Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam channel Cikgu Jumrah. Hai, bertemu kembali. Okey, baik. Jadi hari ini selamat datang. Cikgu ucapkan terima kasih kerana bersama dan terus memilih video-video yang Cikgu Jumrah hasilkan. Okey, baik. Jadi, tanpa membuang masa, jom kita belajar. Hari ini kita nak belajar apa? Murid-murid boleh lihat pada paparan di sebelah Cikgu. Ya, itu dia. Kita akan belajar hari ini tajuk banding dan susun nombor dalam tajuk nombor bulat dan juga operasi. Ini adalah untuk matematik tahun 5 tapi tahun 6 dan tahun 4 juga masih boleh belajar sebab ada berkaitan di antara untuk tahun 4, 5 dan 6 ni ada berkaitan dia. Boleh belajar bersama-sama. Okey, baik. Jadi kita lihat pada paparan cikgu di sebelah ini. Okey. Untuk tajuk seterusnya, nah ini dia. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan butang subscribe channel Cikgu Jumrah, tekan like video ini dan juga berikan komen-komen yang berfaedah. Baik, dalam channel Cikgu ini sebenarnya terdapat banyak video-video yang kamu boleh pelajari seperti video matematik, pendidikan jasmani, sejarah dan sebagainya. Okey, baik. Jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah kita ada 3 objektif pada hari ini. Iaitu yang pertama kita nak membandingkan nilai dua nombor. Kemudian yang kedua kita nak menyusun nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun. Ingat ada 2 tertib iaitu tertib menaik dan juga tertib menurun. Baik, seterusnya yang ketiga kamu dapat melengkapkan sebarang rangkaian nombor secara tertib menaik dan juga menurun. Okey, itu dia objektif pembelajaran kita pada hari ini. Jom kita ingat semula. Okey, kita pernah mengingat dah, kita dah pernah belajar dah macam mana menulis dalam perkataan. Ini sebagai untuk refresh korang punya pembelajaran yang kita pelajari sebelum ini. Okey, baik. Jadi tuliskan, ingat menulis nombor dalam perkataan. Okey, menulis nombor dalam perkataan, ingat. Okey, ingat cikgu punya tips ataupun petua. Okey, ingat 1, 2, 3. Lepas 3 ni kamu gariskan. Sebab di sini ada perkataan ribu sebenarnya. Okey, jadi kamu boleh baca mengikut perbezaan ini. 528 tulis macam biasa. 520. Alamak, tak cukup. 8. Sorry. Patutnya macam ni. Okey, kemudian ini pula 314. Tulis macam biasa. 314. Okey. Begitu. Mudah kan? Sama juga dengan soalan yang kedua ini. Okey, boleh lihat soalan yang kedua. 1, 2, 3. Di sini gariskan. Okey, di sini adalah perkataan ribu sebenarnya. Okey, jadi ini baca macam biasa. 770. Okey, 770. Okey, boleh? Kemudian di sini 835. Pandai, 835. Dah selesai. Lengkap dah satu untuk ayat ataupun dalam perkataan kita. Dah selesai. Okey, baik. Itu untuk topik mengingat untuk topik yang menulis dalam perkataan. Baik, jom kita lihat pula untuk pembelajaran kita yang paling penting adalah membanding dan juga menyusun nombor. Ini adalah soalan dia. Okey, boleh lihat sendiri. Jom kita lihat. Okey, jadual menunjukkan bilangan blok yang digunakan untuk membuat 4 model. Okey, kamu perhatikan jadual dia untuk membuat model robot. Bilangan blok yang diperlukan adalah 100. Okey, kita nampak ni 100. Mana maka cikgu? Okey, 118,000. Okey, kita asingkan supaya kita boleh sebut 118,200. Bangunan pula, untuk model bangunan pula kita perlukan 320,915. Manakala rumah 120,290.
dan model kereta pula adalah 98.050. Jadi, soalannya apa? Jom kita lihat apakah soalannya. Model yang mana menggunakan bilangan blok yang lebih banyak? Antara rumah, maafkan cikgu, antara robot ataupun rumah. Jadi cikgu tulis kat sini robot diperlukan. Mana satu yang blok yang digunakan lebih banyak? Jadi salah satu cara untuk kita nak membandingkan dua nombor ini, kamu perlu susun ikut nilai tempatnya. Susun ikut nilai tempat dia, betul. Okey, jadi untuk model robot berapa? Tulis je 1, 1, 8, 2, sifar, sifar. Manakala rumah pula 1, 2, sifar, 2, 9, sifar. Jadi kamu boleh susun ikut nilai tempat dia. Dan jika kamu perhatikan di sini, nilai tempat bagi 100,000 sama. Sama kan? Sebab sini 1 dan sini pun 1. Kemudian 10,000 pula kita lihat. Salah satu tips untuk mengetahui mana satu nilai nombor yang lebih banyak dan juga lebih sedikit adalah kamu susun dan lihat pada nilai tempatnya. Sekarang kita lihat pula 10,000. Kita lihat 10,000. Model robot ada 1. Model rumah dia 2. Bermakna untuk model robot 10,000. Untuk model rumah 20,000. So yang mana yang lebih banyak? Soalannya di sini, model yang mana menggunakan bilangan blok yang lebih banyak? Yang lebih banyak bermakna, pandai pun kamu dah boleh jawab dah soalan dia. Model rumah menggunakan bilangan blok yang lebih banyak. Okey, kenapa? Jadi kita bolehlah memberi rumusan ataupun kesimpulan 120,290 lebih daripada 118,200. Maknanya untuk jawapan ini kita boleh tahu dah yang nilai yang mana yang lebih. Yang ini lebih berbanding bilangan ini. Kita nampak dari segi apa? Dari sini nilai tempat dia. Okey, baik. Kita lihat contoh yang kedua. Okey, lihat ya. Yang berikut ialah 4 kepingkat nombor. Okey, 4 kepingkat nombor. Okey, kamu boleh lihat 4 keping. Perhatikan betul-betul. Perhatikan betul-betul. Okey. Ya, pandai. Kamu boleh agak dah kan. Nilai tempat bagi 100,000 dia sama semua. Tapi apa yang membezakannya? Jom kita lihat. Apa yang membezakannya? Ya, betul. Nombor yang membezakannya seterusnya adalah dia punya 10,000. Nilai tempat bagi 10,000. Ada yang 4, ada yang 3, ada yang 4. Okey, jadi kat sini kamu boleh lihat bagaimana untuk kita nak susun nanti dalam tertib menaik ataupun menurun. Ingat lagi tak maksud tertib menaik dengan menurun ni? Okey, nanti cikgu akan terangkan. Okey, baik. Jadi untuk soalan yang pertama ini antara 536,500, okey, cikgu sebut ni, nampak ni, cikgu asingkan 536,500 dengan 538,900, nilai yang mana lebih kecil? Ini adalah kata kunci dia. Dia tanya lebih kecil, bermakna dia tanya yang lebih kecil. Kita boleh agak kan? Seperti biasa, kamu kena cari dan kamu kena nilai berdasarkan nilai tempat dia. 100,000 dia sama, 10,000 dia sama juga. Ribu dia kita lihat ribu. 6 dengan 8. Yang mana satu nombor yang lebih kecil? Sebab dia tanya lebih kecil kan? Ya, 6 atau 8? Bandingkan ribu ini. 6 atau 8 yang lebih kecil? Ya Allah, pandainya. Betul. Okey, 6 lebih kecil. Ini bermakna 536,500 lebih kecil daripada 538,900. Pandai. Jadi kita dapat nilai dah kan yang mana satu nombor yang lebih besar, yang mana satu nombor yang lebih kecil ataupun nilainya lebih kecil. Baik, kita pergi seterusnya. Seperti yang cikgu janjikan tadi, seperti yang cikgu janjikan tadi.
Okey, tertib menaik adalah nombor yang disusun daripada nilai paling kecil hingga paling besar. Macam tangga lah, kan. Maknanya tertib menaik ni dia macam tangga. 1, 2, 3, 4. Nampak tak? Jadi nombornya semakin kecil, nilai yang paling kecil ke paling besar. Dan terbalik pula bagi tertib menurun. Menurun maknanya dia turun tangga. Contohnya 5, 4, 3, 2, 1. Nampak tak? Dia menurun. Jadi inilah kita panggil tertib menurun, iaitu daripada paling besar hingga paling kecil. Ini adalah tips yang kamu perlu ingat. Boleh? Okey, baik. Jadi, cuba kamu jalankan latihan ini. Muka surat, kamu lihat ya, muka surat 9. Cuba ini. Okey, nombor mana yang lebih besar? Okey, kita boleh, cikgu bagi satu contoh. Boleh? Okey, nombor mana yang paling nilai dia besar? Okey, nombor yang mana lebih besar? 396.543 atau 395.642. Okey, kalau kita perhatikan di sini, 39 ni, okey, 3 dengan 9 nilai dia sama. Okey, kalau dah sama, kamu pangkah je. Sekarang kita tengok pula nilai ribu dia ni. Nilai tempat bagi ribu. 1615. Yang mana yang paling besar? Pandai kamu, dah boleh agak dah kan. Jadi inilah yang paling besar, kamu boleh bulatkan ataupun kamu tandakan yang mana satu yang besar. Baik, itu dia contoh yang cikgu dah berikan tadi. Okey, cikgu harap kamu boleh lakukan latihan di dalam buku latihan kamu. Jadi ingat tips cikgu, cikgu harap ianya berguna untuk kamu. Jadi selamat menjawab dan selamat belajar semua. Terima kasih. Tapi sebelum itu jangan lupa like video ini dan juga kongsikan kepada rakan-rakan yang lain. Assalamualaikum. Bye-bye.